Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Video hari ini adalah mengenai pengalaman aku pergi ke majlis perkahwinan di Afghanistan. Aku sangat bertuah kerana dijemput oleh Khairullah, iaitu abang kepada Mohib, untuk pergi ke wedding salah satu daripada kawan dia. Konsep perkahwinan dekat Afghanistan ni lebih kurang sama macam dekat Malaysia. Walaupun negara mereka masih lagi kucak-kacir selepas daripada peperangan, namun majlis perkahwinan diadakan secara besar-besaran. Jadi mereka adakan majlis perkahwinan ni dekat dewan yang besar. Ada pelamin, ada fotografer dan ada kenduri makan yang besar lah. Perbelanjaan untuk satu perkahwinan ni memang mahal. Lebih kurang macam kosnya di Malaysia. Kata Neda, iaitu hos aku di Mazar-i Sharif, perkahwinan dia dan isterinya mengambil lebih kurang 10,000 ke 15,000 US dollar. Dan pada waktu tu bapa dia terpaksa menjual tanah pusaka demi untuk melangsungkan perkahwinan anak dia ni lah. Jadi selepas maghrib, aku, Mohib dan Khairullah keluar dari rumah untuk pergi ke majlis perkahwinan. Dan majlis perkahwinan kat sini diadakan pada waktu malam. Jadi sebaik saja aku sampai, dewan dia memang besar. Jadi banyaklah lampu-lampu dekat luar tu dan ramai hadirin yang hadir. Kalau dekat Malaysia ni diibaratkan macam majlis perkahwinan di hotel 5 bintang. Tapi kalau di Afghanistan ni, ini adalah salah satu standard ataupun kebiasaan yang mereka lakukan. Dan dekat setiap bandar-bandar yang aku pergi macam Kabul, Mazar-i Sharif dan Herat, akan ada beberapa dewan besar yang macam ni, iaitu dewan khas untuk wedding hall. Sebelum saja masuk, kami nampak ada banyak kereta-kereta mewah dekat luar. Ada kereta Rolls-Royce, Chevrolet. Dan ternyata dekat Afghanistan ni memang adalah orang-orang yang kaya, orang-orang jutawan. Mereka ni kebanyakannya adalah usahawan yang berjaya. Kat Afghanistan ni, ekspor utama mereka adalah buah-buah kering, saffron, dan ada juga di antara mereka adalah pegawai-pegawai atasan. Dewan tu besar dan cantik dan kami duduk di tempat yang sepatutnya lah. Tidak memang ada reserve seat. Pada waktu tu, aku hanya dapat melihat kaum-kaum lelaki sahaja berada di meja-meja makan. Terdapat satu dinding yang tinggi memisahkan di antara tetamu lelaki dan perempuan. Dan ini adalah budaya Afghanistan, budaya Islam yang sebenar, di mana pada waktu walimatul urus, hadirin lelaki dan hadirin perempuan perlulah diasingkan. Jadi sementara tu kami berbual-bual dululah menanti pengantin untuk sampai ke dalam dewan. Sebaik saja pengantin sampai, kami pun mula menjamu hidangan yang disediakanlah. Makanan yang disediakan adalah kabuli, macam nasi biryani itu, kemudian kebab, mantu iaitu macam dumpling meat, dan juga naan. Air yang disediakan adalah air berkarbonat dan juga air yogurt. Selepas pengantin habis makan, kaum kerabat dan juga sahabat handai yang terdekat akan meraihkan pengantin ni. Mereka akan mula menari bersama pengantin. Dan ianya adalah tarian tradisional yang dipanggil atan. Temponya dimulakan secara perlahan-lahan, kemudian dinaikkan sehingga menjadi sangat laju. Ianya adalah satu tarian yang sangat unik. Kemudian majlis pada malam tu habis sekitar tengah malam dan kami pun pulang ke rumah. Perkahwinan di Afghanistan ni kebanyakannya adalah perkahwinan yang dirancang ataupun diatur oleh ibu bapa mereka. Ada jugalah yang kahwin secara pilihan sendiri, tapi tak banyak. Dan ada jugalah yang kahwin dengan saudara mara yang terdekat. Ianya seperti zaman dulu-dulu. Mengikut budaya Afghanistan, selepas berkahwin, si isteri akan hidup bersama keluarga si lelaki. Selalunya lelaki akan tinggal bersama ibu bapanya. Dan si isteri ni akan turut serta menolong dalam hal rumah tangga keluarga si lelaki ni lah. Jadi dia akan tolong dari segi masak-memasak, basuh baju, mengemas rumah dan sebagainya lah. Macam yang aku lihat di keluarga Mohib dan juga keluarga Neda.
Sepanjang masa aku menginap di 5 buah rumah di Kabul, Mazar-i Sharif dan Herat, aku tak pernah tengok pun saudara perempuan keluarga ni. Maksudnya, saudara perempuan ni macam mak dia, kakak dia, adik perempuan dia yang sudah balik lah. Jadi limit mereka adalah di pintu bilik tetamu. Dan aku tak pernah nampak bayang langsung. Dan mereka memang menjaga adab ini. Masa di Kabul, aku pinjam jubah Bapak Muhid supaya aku dapat menyamar sebagai rakyat Afghan. Jadi diorang tak cam aku sebagai orang luar. Diorang menganggap aku sebagai orang Afghanistan sendiri. Ada 2 persalinan. Jadi aku akan letak saja baju aku tu dekat beg aku, dekat kawasan beg aku lah. Dan isteri Abang Muhid ni, dia akan kemas barang-barang aku. Dia akan basuh baju yang aku tinggal atas beg tu. Dan bila aku balik, aku tengok baju aku dah dilipat dan siap dibasuh. Memang best time tu. Dan ada juga time aku tinggalkan duit dalam toilet dan dia cakap tak boleh tinggal duit macam ni. Dan dia suruh aku bawa ambil. Dan aku kira-kira balik duit aku tu memang tak ada yang hilang. Maknanya diorang ni memang jujur. Sumber air di rumah-rumah di Afghanistan ni adalah dari telaga. Telaga bawah tanah ni memang menggunakan pam lah. Jadi tak ada masalah untuk mengambil air. Tapi bila di kawasan pedalaman, pam air itu berada di luar rumah. Jadi selalunya di pedalaman ni orang-orang susah lah. Orang-orang kampung yang tak semewah orang-orang di bandar. Jadi si isteri ni lah yang akan angkat air bermeter-meter untuk masuk ke dalam rumah. Dan si suami memang tak akan melakukan pekerjaan mengangkat air itu berbaldi-baldi sehari-hari. Memang letih lah kalau jadi seorang isteri di Afghanistan ni. Tapi banyak pahalanya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.